Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah Syafiqah binti Baharudin, bernombor metrik 061422. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk adat pertunangan masyarakat Melayu menurut perspektif Islam. Kita akan lihat pengenalan pertunangan. Sebenarnya yang kita tahu bahawa pertunangan ni adalah satu perkara yang disarankan bagi menjaga satu ikatan hubungan sebelum kepada pernikahan. Istilah pertunangan ini digunakan dalam bahasa Arab yang disebut sebagai khitbah, membawa maksud meminang atau melamar, sama ada melakukannya secara terus atau melalui pihak tengah untuk mengkhabarkan hajat yang ingin disampaikan kepada pihak perempuan. Dan perkara ini juga turut disebut di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 235. Dan juga kita boleh lihat dalam kitab agama Kristian, iaitu melalui kitab perjanjian lama yang menyebut tentang isu pertunangan, tetapi ia tidaklah secara jelas maknanya. Tapi kita boleh tengok dalam nubuat dari Nabi Hosea, iaitu pada ungkapan 18 hingga ke 19 yang menyatakan, "Aku akan menjadikan kamu sebagai isteriku selama-lamanya, dan aku akan menjadikan kamu isteriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam naungan kasih setia dan kasih sayang aku. Aku akan menjadikan kamu isteriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan." Baiklah, jika kita lihat pada sini, bahawa pertunangan ini bukan sahaja berada di dalam agama Islam, bahkan juga pertunangan ini turut berada di dalam agama lain, seperti contoh tadi daripada agama Kristian, dan ia menjadi satu galakan buat kita, terutamanya orang Islam, apabila kita melaksanakan pertunangan, ia menunjukkan satu adab buat kita untuk melamar kepada orang yang kita sayang. Apakah itu pengertian pertunangan? Pertunangan dalam bahasa Arab seperti yang kita sebut tadi, iaitu khitbah yang membawa maksud permintaan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menjadikannya pasangan hidup dengan pelbagai cara mengikut adat dan budaya masyarakat setempat. Dan pertunangan ini merupakan satu mukadimah kepada perkahwinan, iaitu dengan mengikat satu ikatan perjanjian dengan seorang perempuan dengan niat untuk berkahwin dan menjadi suami isteri. Setelah itu, jelaslah bahawa pertunangan ini adalah satu ikatan perjanjian yang menuju ke arah pernikahan. Apa itu adat pertunangan, khususnya pada masyarakat Melayu? Okey, kita sebut adat adalah uruf ataupun adat atau huruf ni adalah satu kebiasaan yang mana dilaksanakan di dalam pertunangan ataupun perninangan dalam masyarakat Melayu. Dan ia berbeza dengan konsep sebenar amalan pertunangan mengikut syarak. Okey, kita akan lihat secara sedikit demi sedikit mengenai tentang pertunangan pada adat Melayu, yang mana sebelum bertunang, amalan pertama yang dilakukan adalah merisik, dan seterusnya apabila adanya persetujuan di antara keluarga pihak lelaki, wakil daripada pihak lelaki yang terdiri daripada kalangan orang-orang tua yang diutuskan bagi mewakili ibu bapa pihak lelaki untuk merisik dan bertanya keizinan mengenai anak dara yang mereka pilih. Dan setelah adat merisik berlangsung, pertunangan akan dilangsungkan sebagai tanda permulaan kepada sebuah ikatan keluarga yang bakal terbina. Majlis pertunangan ini juga akan dihadiri oleh kedua pihak, iaitu ibu bapa di pihak lelaki dan juga ibu bapa di pihak perempuan bersama saudara mara terdekat. Dan di dalam majlis pertunangan ini turut adanya makan-makan, sesi beramah mesra bersama keluarga, sesi perbincangan terutamanya mengenai tentang hantaran, mengenai tentang latar belakang keluarga,
Dan di sinilah melalui adat pertunangan Melayu ini, majlis pertunangan ini memulakan satu mukadimah untuk sesi kedua keluarga saling bertaaruf, saling berkenalan mengenai tentang latar belakang keluarga masing-masing. Dan juga pada majlis pertunangan juga turut disediakan beberapa barangan seperti kain, selendang, kuih muih, manisan, dan yang paling utama adalah tepak sirih junjung. Okey, yang ini adalah satu barangan yang biasanya digubah secara artistik di atas tulang hantaran yang ditentukan bilangannya. Sama ada pihak lelaki perlu memberi 5, 7 atau 9. Dan kemudian hantaran tersebut akan dibalas pula oleh pihak perempuan. Biasanya sebanyak dalam 2 dulang. Jadi bilangan dulang hantaran ini akan dibuat dalam angka ganjil pada kebiasaan adat Melayu. Okey. Dan majlis ini akan dimulakan dengan perbualan serta perbincangan tentang urusan syarat berkenaan mas kahwin, tarikh akan dilangsungkan pernikahan dan perkahwinan, hantaran perbelanjaan majlis perkahwinan, dan juga perbincangan juga akan diakhiri dengan bacaan doa, ucapan untuk menzahirkan terima kasih kepada pihak lelaki yang sudi bertandang. Dan kemuncaknya akan diumumkan secara rasmi pertunangan melalui upacara menyarum cincin. Yang mana upacara menyarum cincin ini kebiasaannya dilakukan oleh ibu bagi pihak lelaki dan akan menyarungkan cincin kepada bakal pengantin perempuan di bahagian jari manisnya. Okey. Apakah itu adab dalam pertunangan? Okey, adab dalam pertunangan ini memainkan peranan yang penting, terutama sekali dalam menjaga tata susila di antara hubungan bakal calon pengantin lelaki dan juga perempuan, yang mana telah ditetapkan dalam kitab Imam Al-Ghazali, yang mana kitab yang disebut sebagai Ihya Ulumuddin, serta Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Mufrad. Kita boleh lihat antara adab-adab yang perlu dipelihara antara kedua pihak, sama ada lelaki ataupun bakal calon pengantin perempuan. Yang pertama adalah tidak berduaan. Okey, apabila terjalinnya ikatan pertunangan, ia bukanlah tiket kepada pasangan untuk sering berjumpa dan berduaan. Okey, kerana syarat pertunangan, ikatan pertunangan hanya sekadar ikatan perjanjian. Dia tidak menghalalkan seperti mana ikatan akad pernikahan. Oleh yang demikian, apabila bakal calon lelaki dan bakal calon perempuan ingin berjumpa, perlulah ditemani mahram, khususnya bagi pihak perempuan. Dan yang kedua, yang kedua, bakal calon pengantin lelaki dan bakal calon pengantin perempuan meskipun telah bertunang masih lagi tetap perlu menutup aurat. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat kepada yang ketiga, jangan menghebahkan kepada awam. Okey. Seperti mana yang kita tahu, sembunyikan pertunangan, hebahkan perkahwinan. Okey. Istilah ini satu konteks perkataan yang memberi maksud bahawa ikatan pertunangan bukan jalan untuk kita menghebahkan seolah-olah kita menghebahkan perkahwinan. Pertunangan perlu dirahsiakan dan hanya perlu dihebahkan kepada individu tertentu seperti kaum kerabat, saudara mara dan orang yang terdekat dengan kita sahaja. Okey. Dan seterusnya, yang keempat, batasan untuk memilih calon pasangan yang ideal menurut ajaran Islam. Okey. Pertunangan adalah satu tempoh untuk kita mengenali bakal calon kita. Sama ada kita mengenali calon lelaki ataupun kita mengenali calon perempuan sebagai suami atau isteri kita. Dan apabila kita dalam tempoh bertunang ni, ini adalah satu hikmah kenapa ajaran Islam mensyariatkan pertunangan, supaya kita tidak tergesa-gesa dalam menentukan pilihan pasangan. Okey. Dan
terdapat 4 pilihan dalam memilih calon pasangan hidup. Okey, sepanjang dalam tempoh pertunangan ni kita boleh lihat 4 pilihan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah bersabda, wanita dikahwini kerana 4 perkara. Yang pertama iaitu hartanya, mulianya, kecantikannya dan agamanya. Dan kerana itulah pilihlah wanita yang mempunyai agama, nescaya kamu akan bahagia. Okey, yang kelima kita akan lihat kepada adab dalam pergaulan. Okey, dalam pertunangan masih lagi kita perlu menjaga tata susila, tata batas syariat seperti mana sebelum kita bertunang. Okey, dan pertunangan bukanlah satu ikatan yang menghalalkan seperti mana ikatan pernikahan. Jadi oleh yang demikian, dalam adab pergaulan semasa bertunang, baik pasangan lelaki ataupun perempuan perlulah ada mahram, terutama sekali untuk pasangan wanita. Untuk calon wanita perlulah mempunyai mahram apabila berjumpa dengan bakal ganti lelaki. Dan yang keenam, tempoh pertunangan. Okey, tempoh pertunangan ini sebaiknya perlulah disingkatkan bagi mengelakkan sebarang fitnah ataupun perkara-perkara yang tidak dijangka. Tapi dalam agama Islam, ulama tidak menetapkan tempoh tertentu berkaitan tentang tempoh pertunangan, akan tetapi ia cenderung ke arah memendekkan tempoh tersebut. Apakah ia hukum pensyariatan pertunangan? Okey, hukum awal syariat pertunangan ni adalah harus, akan tetapi hukum ini akan berubah mengikut kepada keadaan. Okey, yang mana jika sekiranya dia takut terjerumus kepada zina, okey, maka hukum padanya adalah wajib. Jika dia rasa kalau dia akan terjerumus pada zina jika dia tidak segera meminang dan menikah, maka hukum padanya adalah wajib untuk bertunang. Jika seseorang itu dalam keadaan ingin bernikah, namun dia tak ada situasi yang boleh menghalangnya untuk bernikah, oleh yang demikian hukum padanya adalah sunnah. Okey, dan sebaliknya, hukum seseorang itu akan menjadi makruh sekiranya dia dalam keadaan makruh menikah. Okey, kita ambil contoh perempuan yang dalam tempoh iddah. Okey, perempuan yang dalam tempoh iddah ni memang akan berada dalam keadaan tempoh makruh menikah. Okey, dan pertunangan juga akan jatuh kepada hukum haram apabila dalam keadaan 3 situasi berikut. Yang pertama, bertunang dengan wanita yang telah bernikah, maksudnya dengan isteri orang. Yang kedua, bertunang dengan orang lain. Yang ketiga, wanita dalam iddah talak roja'i, talak yang boleh dirujuk. Dan yang keempat, lelaki yang telah mempunyai 4 isteri. So lelaki yang mempunyai 4 isteri tak bolehlah nak bertunang. Okey. Dan seterusnya, kaedah pertunangan ini kita boleh lihat kepada kategori berikut. Okay, yang pertama adalah, sekiranya hukum harus, kita akan tengok kepada keadaan dia. Keadaan menjadi harus apabila dilafazkan secara ta'rid, niat di dalam hati secara sindiran ataupun secara terang-terangan, soreh. Harus ni boleh jadi dua keadaan dah, ta'rid ataupun soreh. Ta'rid tadi sindiran, soreh itu adalah secara jelas, terang-terangan. Atas sebab apa? Jika perempuan itu boleh dinikahi tanpa ada sebab yang menghalangnya, sama ada telah bertunang ataupun telah bernikah. Dan yang kedua, tidak harus dan boleh dijatuhkan haram. Keadaan ini akan berlaku secara sindiran ataupun secara soreh juga. Secara ta'rid ataupun secara soreh juga. Yang mana atas sebab jika seseorang perempuan itu berada dalam milikan orang lain, atas sebab nikah ataupun khitbah, ataupun berada dalam tempoh iddah talak raja'i. Keadaan yang pertama, jika perempuan itu masih lagi dipinang oleh orang lain ataupun masih lagi dalam pernikahan lah. So keadaan ini masih lagi tidak harus dan boleh dijatuhkan haram untuk bertunang. Dan juga berada dalam tempoh iddah talak raja'i juga jatuh kepada harus dan boleh dijatuhkan haram. Dan ketiga, keadaan secara sindiran
sahaja, tapi tidak dalam keadaan terang-terangan. Yang ini hanya sindiran sahaja boleh. Iaitu perempuan itu berada dalam tempoh iddah wafat kematian suami. Seperti yang kita tengok kan macam mana pertunangan Nabi dengan Ummu Salamah. Nabi menyampaikan dalam bentuk sindiran, tidak secara terang-terangan. Secara sindiran yang memberi hint kepada bahawa Rasulullah ingin bertunang dengan dia. Okey, yang mana iddah kematian suami itu selama 4 bulan dan 10 hari. Dan juga keadaan seorang perempuan yang berada dalam tempoh iddah talak ba'in. Yang ini pun dikira sebagai lafaz pertunangan itu perlu berada dalam bentuk sindiran. Okey. Dan apa yang kita dapat lihat, hukum persyariatan pertunangan ini jelas dapat dilihat bahawa agama Islam memelihara hubungan masyarakat dan terutamanya memelihara martabat wanita supaya tidak mudah dipandang rendah, dan juga menghalang daripada masyarakat terus berpecah belah akibat daripada perselisihan mengenai pertunangan. Akta perundangan mengenai pertunangan di Malaysia. Okey. Dalam negeri di Malaysia ada memperuntukkan undang-undang mengenai tentang pertunangan ini. Okey. Dan kita melihat Akta Enakmen Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, mereka melihat kepada institusi agama Islam di negeri-negeri di Malaysia. Okey, jadi kita boleh tengoklah dekat negeri kita apa akta dia. Setiap negeri ada diperuntukkan akta mengenai pertunangan ini. Okay, kita ambil contoh mengenai Seksyen 15 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, iaitu pada Akta 303 memperuntukkan berkenaan obligasi ke atas pihak yang mungkir janji dalam ikatan pertunangan dengan peruntukan seperti berikut. Okey, jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi tanpa apa-apa sebab yang munasabah, manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung dengan memulangkan pemberian pertunangan jika ada, atau nilainya, dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh kepada pihak yang satu lagi. Okey. Dan perkara ini boleh dituntut dalam tindakan mahkamah. Okey. Sama juga dalam Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, Enakmen 2 tahun 2003. Memperuntukkan seperti berikut: jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan, secara bertulis, bersendirian, seorang perantaraan, dan kemudian enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi tanpa apa-apa sebab yang munasabah. Okey. Jadi dan pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkin ini adalah perlu memulangkan pemberian pertunangan jika ada nilainya, membayarnya dengan apa-apa yang telah dibelanjakan dengan suci hati. Okey. Dan pihak satu lagi boleh membuat tuntutan melalui tindakan dalam mahkamah. Okey, jelaslah menunjukkan bahawa di dalam perundangan syariat di Malaysia, okey, telah wujud seksyen ataupun enakmen undang-undang mengenai tentang pengingkaran perjanjian pertunangan. Bagaimana pertunangan di zaman Rasulullah? Okey, kita akan lihat bagaimana syariat datang mengenai pertunangan di zaman Rasulullah. Okey, seperti mana yang kita tahu pada zaman jahiliyah, wanita dipandang rendah. Wanita martabatnya sangat rendah, dipandang hina. Dan perkahwinan pun apabila dilaksanakan, mereka tidak mengambil kira hak-hak wanita yang sebaiknya. Okey, seperti mana yang kita lihat perkahwinan yang disebut sebagai rahtun, iaitu lelaki secara beramai-ramai akan menggauli seorang wanita, dan apabila anak tersebut lahir, wanita tersebut akan dipilih berdasarkan anak yang semirip rupa bakal suaminya. Okey, ini adalah bentuk perkahwinan pada zaman jahiliah, yang mana mereka belum berkahwin lagi, tapi mereka bersama, anak tu lahir, dan akan dipilih pula lelaki tersebut berdasarkan pada rupa bentuk anaknya.
Okey. Dan kita dapat tahu melalui perkahwinan rohtun ni lah disyariatkan pertunangan pada zaman Rasulullah. Okey. Yang mana kita lihat dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 235 yang bermaksud, tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan siniran atau kamu menyembunyikan keinginan mengahwini mereka dalam hatimu. Okey. Dan kita melihat kepada peristiwa pertunangan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Okey. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah kehilangan Siti Khadijah, isteri Rasulullah yang pertama. Dan setelah 2 tahun kewafatan Siti Khadijah, Nabi Muhammad pula mendapat wahyu dan memberitahu Sayyidatina Aisyah yang mana Rasulullah menyebut, aku melihatmu dalam tidurku selama 3 malam berturut-turut. Malaikat mendatangiku dengan membawa gambarmu pada selembar sutera lalu berkata, ini adalah isterimu. Ketika aku membuka tabirnya, nampaklah wajahmu. Kemudian aku berkata kepadanya, jika ini benar daripada Allah, nescaya akan terlaksana. Lalu Rasulullah pun mengutus Khawlah binti Hakim bagi menghabarkan wahyu tersebut kepada ibu bapa Sayyidatina Aisyah. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayah kepada Sayyidina Aisyah pun menerima khabar gembira tersebut dengan senang hati. Lalu menerimalah lamaran tersebut. Maka Rasulullah dan Sayyidatina Aisyah pun bertunang sebelum berhijrah ke Madinah, dan setelah berhijrah ke Madinah kemudian dinikahkan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Okey, begitu juga bagaimana pertunangan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Okey, Ummu Salamah ni sebelum dia bernikah dengan Rasulullah, dia telah berkahwin. Okey, suami Ummu Salamah ni meninggal dunia di saat suaminya mengikuti perang Uhud. Dan apabila keadaan tersebut berlaku, Rasulullah merasa sedih kerana Ummu Salamah ni kehilangan suami pada di saat anak-anaknya yang masih kecil. Oleh yang disebabkan itulah Rasulullah pun mengutus Saidina Umar untuk melamar beliau. Namun ditolak beberapa kali. Rasulullah pun datanglah kepada Ummu Salamah ni, kemudian membeli lamaran pertunangan secara sindiran kepada Ummu Salamah dengan kata-kata, andai telah mengetahui bahawa saya adalah Rasulullah dan pilihannya, dan anda pun telah mengetahui kedudukan saya di tengah-tengah masyarakat. Lalu Ummu Salamah pun menerima lamaran baginda dan menikah pada Syawal 4 Hijrah, iaitu setelah setahun berlalu dan selesai iddah Ummu Salamah. Maka perkara inilah menjelaskan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad yang menghormati wanita yang baru melalui kematian suami dengan menyampaikan lamaran secara sindiran bagi memelihara wanita tersebut. Dan jelaslah kita nampak melalui peristiwa-peristiwa yang berada di atas menunjukkan bahawa pertunangan ini bukan sekadar adat tradisi, malahan dia adalah satu syariat dalam agama Islam, di mana pertunangan ini menunjukkan bahawa akhlak Rasulullah ni sangat memelihara martabat wanita dan menghapuskan tradisi jahiliah yang sebelum ni, yang mana yang kita sebut tadi mengenai tentang pernikahan rohtun yang menzalimi maruah wanita. Oleh yang demikian, hikmah pertunangan ini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan umatnya supaya menjaga hubungan silaturahim dan menghindari perselisihan faham dari isu ketidakpuasan hati dan keterpaksaan menerima pasangan calon yang bakal dinikahi. Kita melihat kepada ulasan adat pertunangan masyarakat Melayu. Okay, kita tahu kan sebelum orang Melayu ni merupakan masyarakat yang kaya dengan adat warisan turun-temurun. Okey. Dan setiap adat yang ada di dalam orang Melayu, ia adalah satu adat yang selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam, selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka ia boleh diamalkan dan diteruskan. Sekiranya ia berlawanan bertentangan dengan hukum Islam, hendaklah adat warisan itu ditolak dan ditinggalkan. Okey. Antara adat pertunangan masyarakat Melayu yang kita boleh lihat, antaranya adalah amalan seperti amalan merisik, amalan berpantun,
amalan bertukar hantaran, okey, amalan berinai, bersilih junjung, bertepak sirih. Okey, itu adalah satu adat istiadat yang mana masih lagi berada di dalam syariat Islam. Okey. Dan kita boleh tengok kepada adat pemberian cincin semasa hari pertunangan. Ini adalah adat kebiasaan orang Melayu yang sering dilaksanakan apabila hari pertunangan. Okey, yang mana adat pemberian cincin ni adalah satu adat. Dia bukan satu syariat yang mesti dilaksanakan. Okey. Oleh demikian, masih lagi adat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan ia hanya simbolik sebagai satu ikatan perjanjian pertunangan ini dimeterai. Okey. Namun ia bukan satu rukun ataupun syarat sah yang menentukan bahawa sahnya sesuatu akad pertunangan itu tersebut. Okey. Dan kita secara ringkasnya, pertunangan ni dari sudut mengisi khabar, perjumpaan keluarga, majlis pertunangan sehinggalah adat dalam perkahwinan, ini adalah satu uruf kebiasaan masyarakat setempat, masyarakat Melayu. Cumanya perkara ini akan menjadi satu menyalahi syariat Islam apabila ia dilaksanakan secara besar-besaran, sehingga kan menindas orang bakal pengantin ataupun keluarga pengantin. Okey. Kenapa? Kerana pertunangan adalah satu ikatan perjanjian, mukadimah untuk menjurus ke arah perkahwinan. Bukan satu akad yang menghalalkan hubungan, tidak lagi. Dia cuma satu simbolik untuk ikatan pertunangan itu menjurus ke arah kepada perkahwinan. Okey. Dan lebih baik kita melakukan secara bersederhana. Dan sesungguhnya berada dalam kesederhanaan itu lebih baik daripada kita membebankan pihak bakal pengantin terutamanya. Okey, sebagai penutup kita akan lihat kepada pantun Melayu yang menyebut kalau jagung kulitnya putih tidak berbunga masa berbuah, di laut temenggung, di darat berpatih, adat berpunca kitab Allah. Dan juga daripada surah Asy-Syu'ara yang berbunyi Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazrukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang bermaksud bahawa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis haiwan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan yang maha mendengar, maha melihat. Okey. Dan sebelum kita melalui dalam perkahwinan, okey, perlu kita menghormati dulu, perlu kita perhatikan dulu alam pertunangan ini, dan ia adalah satu ujian buat semua pasangan. Okey. Dan Islam amat menitik beratkan soal hubungan di antara lelaki dan wanita meskipun mereka sudah ada ikatan pertunangan. Pertunangan merupakan satu ikatan janji untuk melangkah ke alam perkahwinan yang sebenarnya. Pertunangan merupakan medium untuk saling mengenali antara kedua pasangan. Okey, di mana ini adalah satu medium untuk pasangan tu saling mempertingkatkan ilmu pengetahuan, terutamanya mengenai hal ehwal rumah tangga, ibadah, kewangan, perancangan dan seakatan dengannya. Oleh yang demikian, haruslah sebaiknya bakal pihak lelaki, calon pengantin lelaki dan juga calon pengantin perempuan memelihara batas syariat agar tidak terjebak ke arah mendekati zina. Demikianlah berikut mengenai perbincangan tentang pertunangan menurut perspektif syariat Islam. Sekian, terima kasih.